Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Casey ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669111897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya kelab KLUB jarak nama anda, kisah misteri anda dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Satu 4 minit tengah hari. Pendengar Ria 897. Waktu itu hujan lebat. Sekitar 1:04 minit tengah hari. Kiriman yang saya terima daripada Farida. Katanya kedengaran seperti suara ibunya memanggil-manggil beliau. Kisi lazimnya kalau cakap tentang gangguan akan berlaku pada waktu malam. Tapi kisi tengah-tengah hari saya berada dalam rumah seorang diri, suami saya bertugas. Kedengaran suara arwah ibu memanggil saya. Waktu itu, dah pun hampir 7 hari, ibu saya meninggal dunia. Kata Farida, pada mulanya saya fikirkan ada orang memanggil, tapi bukan saya. Bila saya beri perhatian dan dengar dengan betul, kedengaran kisi, suara serupa arwah ibu yang dah meninggal memanggil saya, "Ida, mak datang Ida." Untuk pengetahuan kisi dan juga pendengar Misteri Jam 12, katanya Farida, bila ibu meninggal dunia, pakcik saya bernama Sulaiman telah pun memagar rumah kami. Ini kerana ibu saya adalah seorang pengamal ilmu. Jadi bila dia meninggal, ramai yang khawatir, takut nanti apa-apa berlaku pada saya dan keluarga khususnya. Arwah ibu tinggal bersama dengan saya, kata Farida. Jadi Casey mendengar Ria 897. 7 hari yang lalu sebelum ibu meninggal dunia. Dah pun dapat kabar berita saya mimpi Casey. Dah beberapa kali mimpi datang orang bawa bungkusan nak serahkan pada saya. Saya ceritakan pada pakcik saya. Mungkin ada sesuatu ibu nak turunkan ilmu. Tapi Alhamdulillah bila ibu meninggal, dapat meninggal terus. Tidak ada apa yang diturunkan. Tapi pakcik memberitahu, ibu kau dah meninggal. Tapi korin dia akan datang balik. Ilmu yang dia belajar akan datang balik. Akan ikut korin datang balik rumah mencari kau. Saya dengar saya terperanjat. Bila jasad si arwah diangkat menaiki bas mayat menuju ke arah pusara, perasaan berdebar-debar tu semakin menjadi-jadi. Dapat rasakan Casey,
Dapat rasakan seperti ada sekumpulan makhluk mengikut jenazah pergi ke tanah perkuburan. Yang lain sibuk uruskan jenazah di pusara. Pakcik saya pula sibuk dengan makcik saya memagar rumah kami. Pagar yang saya sebutkan di sini bukanlah secara fizikal nampak pagar kayu, pagar besi, tapi dipagar dengan surah-surah ayat-ayat suci Al-Quran dibaca di kesemua penjuru rumah dan memberitahu untuk beberapa bulan akan datang, bukan minggu Kisi, saya akan kena gangguan. Itulah dia. 7 hari selepas meninggal si arwah sedang duduk waktu itu hujan dengan lebat. Tengah hari, 1:04 tengah hari, saya ingat lagi. Sebab waktu itu saya nak solat zuhur. Kedengaran suara arwah ibu memanggil saya. Ida, Ida, kasih masuk Ida, Ida, Ida. Itulah gangguan yang pertama hanya selepas 7 hari Kisi. Gangguan pertama berlaku dan memang benar. Beberapa bulan kemudian gangguan berterusan, dengar orang panggil nama, tapi perkara ini semua berlaku di luar rumah. Tengah-tengah malam Kisi, saya sedang tidur, dengar orang ketuk pintu rumah. Saya tak fikir panjang, saya bangun. Suami pun tersadar. Ida, nak pergi mana? Orang ketuk pintu, bang. Astaghfirullahalazim, kau tengok jam pukul berapa? Ida, mak datang. Akhirnya, setelah Ida mengikuti pantang larang Kisi, bebas rumah dari gangguan. Terima kasih. Selamat tengah malam kepada semua pendengar misteri jam 12. Peringari 897 anda boleh hubungi saya di 669-11897. Terima kasih pada Farida yang berkongsi peristiwa pengalaman beliau tentang gangguan yang diterima oleh arwah ibunya. Di sini saya akan teruskan dengan pengalaman selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Berikut ini daripada seorang ibu yang bernama Asilah yang berkongsi peristiwa yang menakutkan ini. Katanya, Kisi, dalam keluarga saya hanya saya seorang saja yang mendengar rancangan Kisi setiap malam Misteri Jam 12. Suami saya tak suka dengar rancangan Kisi. Saya tahu yang dia tak gemar dan dia ni penakut sedikit Kisi. Dia kata bila mendengar rancangan ni seolah-olah memanggil benda tu untuk datang rumah kita. Jadi suami kalau ada rumah, saya akan dengar menggunakan telefon bimbit sumbat earpiece kiri kanan Kisi. Tapi kalau suami bekerja malam, saya akan buka radio kecil di tepi katil saya. Sebab ada satu malam, katanya Asilah, ketika sedang mendengar rancangan Kisi. Waktu itu Kisi sedang putarkan lagu. Tiba-tiba anak saya datang, Kisi. Anak saya yang berusia 8 tahun. Tidur bersama dengan kakaknya lah. Anak saya dua-dua adalah anak perempuan. Jadi satu 8 tahun, satu lagi anak saya berusia 10 tahun. Dan kakaknya masih nyenyak tidur. Yang 8 tahun datang bilik saya, dia ketuk pintu. Kemudian saya pun pergilah ke depan pintu. Buka pintu, nampak anak yang berusia 8 tahun. Saya tanya dia, belum tidur? Kemudian dia gosok mata. Dia kata, Mama nak tidur dengan Mama boleh tak? Takutlah, Ma. Jadi saya tanya, takut apa? Katanya, Kisi, bilik anak ada 2 katil. Satu katil kakaknya, satu katil anak kakak yang 8 tahun ni lah. Dia kata di hujung katil kakak, dia nampak ada perempuan sedang menyangkung. Bila anak yang 8 tahun cakap macam tu, yang pasti keluar dari mulutnya adalah sesuatu yang jujur. Terus meremang bulu rumah saya, Kisi. Saya nak jenguk pun tak berani. Kenapa?
Masuk tidur. Tidur bilik mama. Anak dah lelapkan mata. Kakak masih tak boleh tidur teringat anak perempuan 10 tahun dekat sebelah macam mana ni. Kakak takut sebenarnya. Tak apalah, diam. Biarkan sampai kakak terlelap. Pendengar Ria 897, keesokan harinya, kakak tanya lagi. Katanya Kak Asilah bertanya pada anak gadisnya. Dian, sini. Semalam Dian nampak apa? Dian cakap dengan mama betul-betul. Ma, tak mula cakap, Ma. Takut, Ma. Dian bilang, Mama, Dian nampak apa? Dia cakap lagi, Casey. Dah beberapa malam dia nampak ada perempuan duduk menyangkung di hujung katil kakaknya. Kakak cuba ingat, macam mana pula ni ada benda boleh ganggu keluarga ni? Baru terperasan. 2-3 hari yang lalu, Casey, anak kakak 10 tahun ni ada ikut adik pergi berkelah di tepi pantai, Casey. Mereka telah pun pergi berkelah di Pulau Ubin. Jadi mungkin bila anak gadis pulang, ada sesuatu dari Pulau Ubin yang ikut dia balik. Sampaikan anak kakak yang 8 tahun, Dian, terkena gangguan tersebut. Jadi kakak tidak panggil pakar. Apa yang kakak buat? Kakak putarkan CD surah-surah suci 24 jam dalam bilik tu. Kemudian solat dalam bilik tu. Bila tanya anak yang 8 tahun ni, ada lagi nampak tak? Dia kata dah tak nampak lagi dah. Mungkin benda tu dah hilang, dah lari agaknya. Terima kasih, Casey. Dan juga selamat tengah malam, Casey. Bersama dengan saya pada tengah malam ini. Apa khabar, Nisa? Alhamdulillah baik. Apa kabar Bang Casey? Baik. Anissa, panggilannya dari mana ni? Dari Cucuka. Ini ada pengalaman di kampung kah macam mana? Iya, di kampung saya dulu. Kampung kamu di mana? Di Jawa Timur, Jawa Barat, di Sumatera ke? Macam mana? Di Lampung, Sumatera. Jadi apa yang berlaku di kampung anda ini? Silakan. Itu di kampung itu kita semua ini kan hidup kan ada kalau orang tua saya bilang tuh ada 2 dunia lah. Dunia kita manusia, ada dunia lain begitu kan Bang Casey. Nah terus kan kalau di kampung itu kalau orang kan kerja tani gitu, kerja di sawah, di padi begitu kan. Dulu ada panen padi gitulah. Kalau di kampung saya kan kalau sudah siang gitu, sudah saat-saat salat zuhur gitu kan. Orang yang ada di sawah lah, dimanapun harus pulang lah. Kalau tidak pulang nanti ada apa-apa begitulah kalau di kampung begitu. Nah terus ada satu perempuan dia memang dia bukan macam kita muslim pulang mesti sholat ya. Dia 1 hari tinggal di sawah itulah, cuma dia punya suami pulang. Cuman orang tua di rumah saya tuh cakap siang zuhur itu tak boleh buat kerja lah, takut nanti ada apa-apa begitu kan. Terus itu perempuan nggak ada ngedengerin gitulah, dia masih kerja. Ternyata apa yang terjadi Bang Casey? Itu dia kan tadi itu kan dipukul-pukul di itu ya Bang Casey ya. Terus ternyata secara tidak tahu gitu dia tuh mukul anak dari bangsa lain lah. Saya percaya nggak percaya ya, percayalah mungkin ya. Jadi itu ceritanya dia dapat mukul anak dari bangsa lain begitulah, sampai awalnya kita tahu lah orang, terus dia pulang dia sakit beberapa hari kemudian dia sakit parah sampai mata dia pun tak boleh tengok, sampai mata dia sakit pergi berobat manapun dia sudah tak boleh, akhirnya dia meninggal. Jadi selepas meninggal ada gangguan-gangguan yang menyusul ke, atau gangguan ini telah pun menamatkan riwayatnya lah pastinya ya?
Iya, dia meninggal terus dia punya suami. Tak tahu apa macam sakit ya. Apa macam sakit, dia tanya sama orang tua, dia tanya orang pintar begitulah. Dia cakap ternyata si ibu ini menewaskan anak dari bangsa lain begitulah bang. Terus mungkin ya yang ibu bapak dia tuh tak terima gitulah. Terus ninggas balik ke ibu itu, matanya nggak bisa tengok. Dia cakap anak saya sudah dibikin mati begitu kan, dibikin mati, dipukul sampai matanya berdarah sampai mati gitu kan. Terus dia mungkin balas dendam begitulah. Terus ternyata benar bang Kesi, kalau orang dari sawah gitu sudah saatnya pulang zuhur, azan zuhur, nggak pulang, dia pasti bakal dengar suara perempuan nangis minta tolong. Di sawah yang ibu itu akhirnya meninggal itu, ada suara perempuan menangis minta tolong. Itu kan di situ ada rumah ibu, ada rumah tetangga lah yang dekat sama sawah itulah. Kalau tengah hari pun dengar ada suara perempuan menangis minta tolong. Begitu. Jadi terima kasih ya Nisa kerana sudah berkongsi pengalamannya jauh dari Indonesia. Terima kasih. Ya, makasih Bang Kesi. Kembali. Selamat malam. Terima kasih bagi anda dan kita akan teruskan dengan pengalaman selanjutnya yang ini yang ringkas dari kiriman message saya terima SMS ni daripada Kak Nurlia. Apa khabar Kisi? Khabar baik. Kisi, tahun lepas kakak pernah terkena gangguan apabila balik kerja lewat malam. Sedang berjalan kakak dengar Kisi bunyi macam bunyi macam crack beberapa kali. Dan pada mulanya ingatkan ada orang berjalan ke, ada benda sesuatu lah. Jadi kakak toleh belakang, tak nampak apa-apa Kisi. Tapi tak apa. Kakak pun jalan menuju ke arah lobby lift. Sedang kakak berdiri tunggu lift, dengar lagi bunyi crack beberapa kali. Bila kakak menjenguk sebelah kanan, alangkah terperanjatnya di sebalik tembok ni macam ada orang sedang mengendap tu Kisi. Jadi bila orang ni sedang mengendap, bila kita tengok dia akan sembunyi balik sebab takut dia nampaklah kita nampak dia. Dan keesokan harinya kakak memberitahu bapa mertua lah yang tinggal bersama dengan kami tentang gangguan semalam, dan bapa mertua mengatakan apa yang ikut kakak tu bukan manusia. Yang ikut kakak tu bunyi yang dihasilkan sama dengan bunyi makhluk penanggal. Okey, pendengar Ria 897. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Dan semalam ada seorang pendengar, Puan Juminah, telah pun kirimkan saya satu email berkenaan dengan Bukit Timah Turf. Itu merupakan satu quarters di sana. Berkisahkan tentang dua tukang obat yang berkhidmat di quarters Bukit Timah yang mengatakan adalah pengalaman-pengalaman yang diceritakan. Jadi saya sebelum sempat saya membaca, ada seorang rakan dengan segera telah pun kirimkan SMS kepada saya menghentikan saya daripada jangan bercerita kisah tersebut. Jadi dan awal tadi saya terima beberapa email, ada juga yang PM saya katakan pada saya supaya jangan terus membaca kisah itu kerana ada sebab-sebab di mana kalau si dua pakar itu sedang mendengar boleh membahayakan diri saya. Jadi terima kasih bagi anda yang ambil berat tentang keselamatan kesihatan saya dan sebagainya. MJ12 hanya hiburan. Jadi saya tengoklah macam mana. Kita teruskan dengan pemanggil kita di ujung talian 669-11897. Dipersilakan. Hello, siapa sana? Hello? Ya, siapa ni? Apa dia? Hello, siapa bercakap ni? Siapa dia? Terima kasih ya. Kita terus ke hujung talian 669-11897. Hello? Hello? Baik, kita akan jawab panggilan sebentar nanti. Sampai sekarang saya akan bacakan kiriman email yang akan saya teruskan dalam rancangan Misteri Jam 12. Selamat tengah malam para pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Arti.
Saya ingin berkongsi satu pengalaman, kisah di mana saya berurusan dengan sebuah makhluk ataupun seekor makhluk halus. Arti berkongsi kiriman email kepada saya. Katanya Arti, saya adalah seorang bekerja di Singapura sebagai seorang pembantu rumah. Telah pun menjadi satu tabiat Casey untuk kami pekerja-pekerja. Tidak semua, tapi kebanyakan. Kalau datang ke Singapura, akan mendapat pendinding. Kami mendapat pendinding bukan untuk mengapa-apakan keluarga majikan. Bukan. Tapi lebih pada melindungi kami dari diapa-apakan oleh keluarga majikan. Itu yang utamanya. Jadi saya ni sebenarnya anak yatim. Tidak ada ibu dan ayah. Saya tengok rakan-rakan yang lain semua ada pendinding sebelum mereka berangkat. Malah saya berjumpa dengan seorang dukun dari kampung saya, Casey, kata Arti. Pak Dukun, bisa bantu gua agak? Gua mau ke Singapura. Bertugas di sana. Mau dapat pendinding. Bisa enggak? Jadi Casey, saya berurusan dengan Pak Dukun tersebut. Saya mendapat pendamping, pendinding menjaga saya. Tak nampak. Cuma diberikan saya satu bungkusan. Katanya ambil ini, kamu letak saja dalam beg kamu. Kemana kamu pergi, kamu bawa. Bila berada dalam rumah yang baru itu, simpan. Jangan dinampakkan majikan. Kalau tidak, nanti naas kamu. Jadi, katanya Arti, saya sebenarnya Casey tidak tahu prosedur di Singapura. Kami datang ke agen ataupun agensi. Di sana kami menunggu nasib. Siapakah bakal majikan setiap pembantu yang datang bertugas di Singapura. Saya mendapat majikan seorang Melayu. Saya ikut dia pulang. Tangkal tersebut masih dalam beg saya. Casey, katanya dukun, awas kamu, tangkal ini kamu simpan baik-baik. Jangan sampai dinampakin majikan kamu. Kalau tidak, naas kamu dibuatnya. Casey, hari yang pertama, saya dibawa pulang ke rumah majikan. Hari yang pertama itu beg saya telah pun diperiksa. Ibu, jangan Bu. Habis semua barang-barang dalam beg saya dikeluarkan, termasuklah tangkal itu. Arti, ini apa ini? Ini tangkal, Bu. Kamu bawa tangkal mau kenakan ibu ya? Bu, tidak. Ini tangkal menjaga saya, Bu. Astaghfirullahaladzim, kamu ni orang Islam. Saya terdiam, Casey. Tangkal itu lalu diambil, dibuang. Astagfirullah. Dalam hati saya istighfar berkali-kali. Memang benar, memang naas. Saya dibenarkan tidur dalam sebuah bilik, seorang diri. Tak boleh tidur, Casey. Hati ini rasa takut. Saya baring atas katil. Kiri kanan. Arti, aku datang. Suara Casey memanggil saya. Arti, aku datang. Di tingkap bilik yang menghadap luar rumah. Saya satu malam, kata Arti, baca tanpa henti. Baca dan baca sampai saya tertidur, Casey. Beberapa hari kemudian saya rasa takut sebab sering diganggu. Akhirnya saya beritahu ibu cerita hal yang sebenar. Saya bersyukur, Casey, mendapat seorang majikan yang baik sangat. Setelah saya memberitahu ibu dengan segera membawa saya berjumpa dengan seorang ustaz. Seorang ustaz, Casey.
di Masjid Mujahidin. Saya ingat nama masjidnya. Ustaz di Masjid Mujahidin telah pun membantu saya. Datang rumah, periksa, kemudian membaca air minuman itu, menyuruh saya minum sebelum tidur. Ada bacaan-bacaan, sapu ke muka dan lelapkan mata. Apa jua yang saya dengar, jangan khawatir. Enggak boleh, enggak bisa masuk mengganggu saya. Memang benar, Kisi. Setelah beberapa minggu, situasi kembali pulih dan saya bahagia dengan majikan saya. Terima kasih. Selamat tengah malam ya, Mas Kisi. Kisah-kisah yang Anda dengar merupakan misteri jam 12. Ya, saudara pendengar Ria 897. Macam-macam kisah malam ni. Saya rasa kisah Arti ni satu kisah yang cukup menarik. Jadi bayangkan dia datang ke Singapura, ya, dia kata mendapatkan pendinding, dia tengok kawan semua ada, dia pun nak jumpa dengan ni dan dengan satu syarat, kena ikut pantang larang. Majikan tidak boleh nampak, kalau tidak naas kamu, kata beliau, kata pakar ataupun dukun tersebutlah. Dan iyalah, bila datang Singapura dia pun tak tahu apa yang berlaku. Datangnya majikan periksa beg. Nampak bila keluar je habis. Dia pun astaghfirullahalazim. Kalau dah tahu kenapa bawa bersama, kan? Jangan bermain dengan api. Nasib baiklah anda mendapat seorang majikan yang ingin membantu dan anda juga ingin bersuara lah. Kalau simpan, pendam, nanti anda stres. Anda stres tertekan, jadi satu, yalah, mungkin selisih faham antara anda dan majikan, dah satu hal, kisah panjang. Jadi beritahu masalah. Dan kalau yang akan membantu yang baik itu pastinya akan memberikan bantuan kepada anda, ya. Jangan takut, kita orang-orang di Singapura ni semua baik-baik je. Ayolah, okey, kita teruskan dengan pengalaman anda. Saya akan kembali sebentar nanti, anda jangan ke mana-mana. Yang ini daripada Putri, kiriman SMS yang saya rasa cukup menarik, yang diketengahkan. Bukan satu pengalaman, tapi katanya di sini, Kisi, saya ni baru saja berpindah ke sebuah rumah yang baru dan rumah ini terletak di kawasan Pasir Ris. Jadi tuan rumah ni ada tinggalkan satu almari kecil di dalam store lah, tempat simpan. Jadi bilik simpan barang lah. Jadi kata beliau, apa yang berlaku tadi bila nak angkat almari kecil tu, saya terbalikkan lah dan pintunya tiba-tiba terbuka dan jatuh pula ada satu kertas yang terkeluar daripada almari tersebut. Bila saya lihat, kata Putri, kertas tu dalam tulisan bahasa Melayu. Tapi yang memeranjatkan saya, ia adalah seperti bacaan mentera, Kisi. Selepas saya baca mentera tersebut dalam hati, meremang bulu roma saya. Saya tidak beritahu suami dengan anak-anak sebab khawatir mereka akan rasa takut. Saya hanya simpan perkara ini pada diri saya dan nak beritahu Casey, minta pendapat pendengar Misteri Jam 12. Antaranya seperti Obok Mardi, Pak Radin, ataupun Syed Alatas, Encik Kadi dan sebagainya. Saya nak tanya soalan. Jadi mungkin ada yang boleh beri bantuan sebab beliau sekarang ni dalam keadaan ketakutan. Kata Putri, soalan saya ni, saya membaca mentera tersebut sepenuhnya tapi tidak melafazkan, hanya baca dalam hati. Adakah dengan berbuat demikian mungkin mentera itu telah pun katanya di sini mungkin beliau telah pun membaca sesuatu dan juga telah pun mengundang sesuatu lah, walaupun hanya dalam hati. Bagaimana? Kalau baca dalam hati ni mujarab ke tidak lah soalannya tu, secara ringkas lah saya boleh terangkan. Jadi mungkin pendengar Ria boleh tolong beritahu, dan beliau sampai sekarang rasa takut, meremang bulu roma, tapi alhamdulillah mungkin sampai sekarang belum ada apa-apa gangguan lah. Tapi dia rasa takut sebab selepas dia baca mentera terus meremang bulu romanya. Bagaimana? Apa kata anda? Baik, yang lain boleh hubungi saya di 669-11897. Kita teruskan kisah anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Jadi pendengar Ria 897 boleh bantu Putri. Ya, beliau sekarang dalam keadaan ketakutan. Tak orang tak kita lah. Kalau kita terbaca macam tu pun, tiba-tiba kita akan, lama aku terbaca lah. Dan nak tahu sebenarnya apakah jawapannya. Baik, kita ke hujung talian. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi Putri, saya tak dengar sangat Putri tu tak dapat apa dulu.
Oh, Putri tadi katanya ada terbaca suatu mentera tapi dia baca dalam hati. Dia kata kalau baca dalam hati ia akan mujarab ataupun tidak lah sebab dia tak sengaja terbaca semua. Macam mana? Tak, kalau kita nak baca dalam hati itu boleh. Tapi banyakkan selawat dulu. Banyakkan selawat dulu. Kalau benda itu tak ada apa-apa, alhamdulillah lah. Kalau misalnya kita rasa ada apa-apa, kalau kita baca, kalau ada surat Yasin, kita baca surat Yasin. Jadi pengalaman Cik Rashid tentang apa ni? Tentang pasal saya nak pergi dengan kawan saya nak pergi nak pergi ada show dekat sama lagi lah. Kita pergi dekat satu tempat dekat ni dekat sebelah Clementi lah, tapi saya tak sebut tempat dia lah. Kita sampai pergi film dekat pukul 11:30 malam tu. Dekat bawah, dekat tepi, bukan bawah blok lah. Kalau bawah blok tu bising kan. Bila kita praktis nyanyi kan, kadang dia organ tu boleh bertukar malam tu. Organ tu keyboard dia tu bunyi macam, ingat tak kita bikin sound effect macam gitu. Itu meremangkan ini telinga saya. Habis kawan saya kenapa stop? Tengok dia organ ni bunyi macam saya takut. Saya balik rumah, punya saya cek sebenarnya organ tak tahu organ tu masuk air sebenarnya. Kita masuk dalam air itu masuk dalam, tengok cekkan sekali dalam air. Macam tengah sedap tengah praktis lah lagu ni. Kita nak tengah bikin lagu woman dalam bahasa Melayu, macam lagu untuk misteri bermalam kan. Sekali itulah tengah kita praktis, bila lepas sampai nak dekat chorus, bunyi tu macam sound effect yang Casey buat tu. Itu buat meremang. Aku saya tak pegang organ saya malam tu. Saya hantar dekat kedai Yamaha, dia cakap sebenarnya awak punya organ tu ada air dalamnya. Astagfirullahaladzim, sudah panjang, saya takut lah. Itu pengalaman saya. Terima kasih Cik Rashid ya. Sama-sama. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap tu? Hello. Ya, terima kasih Ya, ada kisah tak? Hello, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Saya sini, Muhammad. Muhammad, ini mungkin boleh beri pendapat pandangan anda lah. Kalau tadi Putri kata dia terbaca dalam hati sesuatu yang dia nampak dalam rumah. Sebab tadi tu rumah baru pindah, dalam store nampak almari. Lepas tu ada tulisan macam mentera. Bila dia baca tu baru dia perasan, alamak, terbaca mentera, dah baca penuh, meremang bulu rumah. Jadi pada pandangan anda, bagaimana? Bila dia baca dalam hati tu akan mujarab ke tak mujarab mentera tersebut tu? Ini susah sikit. Dia macam nampak dia angkatlah kertas. Apa kertas dia baca dalam hati. Sampai habis meremang dulu rumah baru dia perasan, apa yang aku baca ni Itu tak tahu. Itu kira macam orang kata secara spontan lah. Secara spontan tu dia terbaca. Mungkin dia tak nak baca tu. Itu yang buatkan dia terbaca lah. Jadi lepas tu baru mungkin dia terasa macam remang, baru dia terasa benda tu lah. Jadi pada pandangan anda rasalah, adakah mungkin yang dia baca tu menjadi ataupun tidak? Wallah tu kan. Saya pun tak berani nak cakap. Takut dia salah cakap, dia takut sendiri Jadi kisah anda tentang apa ni? Silakan. Okey, cerita saya ni pengalaman saya balik malam. Okey ini kira pandangan untuk yang lain jugalah yang balik malam ni kan. Saya balik malam, jadi masa tengah jalan tu rasa macam letih, macam penat kan. Saya pun singgah lah satu tempat kedai kopi beli air. Jadi saya beli air dalam perjalanan tu, saya duduk dekat bawah pokok. Saya duduk bawah pokok, jadi macam dalam 5-10 minit lah. Minum sekejap, jadi saya pun balik. Saya balik rumah abang saya lah kan. Jadi bila saya balik rumah abang saya tu, saya macam dah macam kepenatan. Jadi saya pun terbaring dekat ujung kerusi kan. Jadi kerusi panjang saya tu kan, macam sofa tu saya tak baring atas sofa, saya baring bawah. Jadi bila tengah baring tu, dalam pukul 2 lebih pagi lah, mungkin kakak ipar saya nak pergi beli air lah, nak pergi dapur ke, nak minum air ke. Dia buka pintu daripada masa sebelum dia tu, dia ternampak ada perempuan
duduk dekat ujung kepala saya, tengokkan saya. Jadi dia dengan serta-merta kejutkan suami dia lah kan. Kira abang saya lah. Jadi abang saya pun macam terperasan. Dia kata yang kononnya saya bawa balik perempuan. Jadi saya pun, jadi bila dia dah kejut suami dia nak keluar, dia takut. Dia kejut lah abang saya kan. Jadi abang saya pun keluar lah kan. Abang saya pun macam terperasan. Jadi abang saya pun cakap, nanti dulu, nanti jangan keluar. Jadi tak tahu apa yang abang saya buat. Jadi penentu hilang. Jadi dia kejut saya, kau balik malam-malam kau singgah mana kan? Habis saya cakap, biasalah aku balik penat, aku singgah kedai beli air, aku relax sekejap lah. Saya cakap duduk bawah pokok. Dia macam pokok besar lah, situ kira memang tempat duduk, tempat cantik lah. Dia memang ada bangku. Dia pun saya cakap, patut jangan malam-malam jangan duduk-duduk bawah pokok. Benda dah ikut kau. Sebenarnya kau tak ada apa-apa. Pasal saya cakap saya tak ingat apa-apa kan. Dia bilang ke telefon kau nampak, ingat kau bawa balik perempuan. Lepas tu terus saya bangun, saya mandi, saya solat. Ini pengalaman saya lah. Untuk yang balik-balik malam tu, hati-hatilah. Kalau boleh janganlah duduk-duduk bawah pokok. Itu je lah pengalaman saya, Casey. Terima kasih ya. Sama-sama. Selamat pagi dan selamat berhujung minggu. Terima kasih. Sama-sama. Awak pun Ya, terima kasih. Baik, kita teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda yang lain. Boleh hubungi saya 669-11897. Saya kembali selepas ini. Kita teruskan dengan pemanggil kita selanjutnya. Selamat pagi, Wildcat. Selamat Ini pagi. panggilan dari mana ni? Panggilan dari rumah. Dan pengalaman yang anda ingin ceritakan tentang apa ni? Silakan. Pengalaman saya berlaku agak dalam tentang ceritanya agak dalam berlaku ni tahun bulan 2, di mana ketika orang rumah tengah mengandung, sekali saya spontan dia mimpi suatu makhluk yang gaib lah. Berlaku ni di pulau, maksud saya di seberang lah, tempat di Batam. Ketika tu saya bertugas kerja malam di Singapura lah, ada security. Mimpinya sekali ke atau ada beberapa kali? Sekali. Okey. Dia mimpi orang besar, lantas memegang perut dia. Tapi bila dia bangun, di tempat tidur dia semua penuh dengan darah. Dan saya tak boleh terima bila kedua-dua anak yang dikandungkan tu langsung gugur. Keluar dengan macam telur gitu kan. Dan dikebumikan dengan menggunakan kain kapan lah. Bila saya diberitahu oleh isteri saya langsung rebah. Dan tak bermain, tak tahu nak buat apa kan. Bila saya cuci, saya balik ke Batam, saya tengok tempat dikebumikan. Saya perasan macam ada sesuatu yang pastikan usara yang di mana isteri saya kebumikan kedua anak pasti itu. Dan malamnya kedua, ketika saya kat situ, paginya bini saya tengah nak sapu semua halaman. Saya nampak telur dan sama kain putih, ibaratkan macam pocong gitu. Tujuan dia mengenakan saya, tetapi terkena orang rumah saya. Saya tak tahulah siapa orang dia. Isteri saya ada cakap dengan saya jangan membalas dendam. Memang ada niat nak balas dendam lah. Tapi kerana isteri saya kan, saya reda lah apa kata jadi. Itulah cerita saya yang paling sampai sekarang saya tak boleh lupa. Jadi yang anda jumpa telur dengan benda gangguan tu di dalam rumah ke luar rumah? Di luar. Luar rumah anda. Orang rumah saya tengah sapu-sapu jadi dia panggil saya, apa ni apa ni. Jadi saya tunjukkan hati-hati jangan menggunakan pakai tangan. Apa yang diberitahu oleh jiran, dia suruh dia menghentikan ataupun melangkahkan balik benda. Tapi tak tahulah kenapa orang niat sampai sanggup
anak saya kan. Itulah sampai sekarang saya memang tak berterima lah kalau saya katakan. Dia tak cuma berhati-hatilah. Orang yang satu orang tu ialah kepada isteri yang tengah kandung, kalau ada musuh tu hati-hatilah. Terima kasih Wildcat, terima kasih. Baik, kita terus dengan pengalaman-pengalaman anda, saudara. Sebentar nanti saya akan terus kembali. Dan nampaknya saya tidak akan ceritakan tentang kisah Kak Jumina atas sebab-sebab tertentu. Harap anda faham dan menghormatilah keputusan ini. Tapi tak apa. Banyak kisah menarik akan saya cuba cari ketengahkan untuk anda. Ya, kalau tidak sempat malam ni, malam-malam esok lah. Ada sebab-sebab tertentu, ramai sampaikan ada yang private message. Ada yang sampai, yalah, adakah patut ada yang message isteri saya. Lepas tu isteri saya message saya ni, dia bertanya ni apa ni, betul ke orang cakap gini? Paksalah saya bohong sunat. Tak adalah, ni orang ni gurau-gurau lah. Awak ni janganlah main message isteri kes kronik weh. Nanti dia tak boleh tidur rumah malam, dah saya minta kerja, kena transfer pagi pula, kerja pagi Jadi itulah atas sebab-sebab tertentu saya tak dapat teruskan dengan kisah. Dan terima kasih bagi anda yang prihatin dengan keselamatan. Prihatin juga tapi janganlah sampai mesej isteri tu main kotor nama dia. Baik, saya kembali selepas ini. Anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami Ria 897 FM. Selamat tengah malam KC, juga pendengar Ria 897. Saya ingin ketengahkan pengalaman katanya di sini. Yang ini daripada pendengar kita yang bernama, siapa ni, biasa tengok, Din berkongsi peristiwa. Kata beliau, kisah yang berlaku kepada dirinya apabila dia sedang menunggu bas. Pengalaman ini, dia sedang menunggu bas di salah sebuah perhentian bas. Dekat kawasan mana? Yang ini berlaku di kawasan Jurong lah. Dan pengalaman ini katanya sekitar pukul 11 lebih malam, hampir-hampir nak masuk 12 tengah malam. Saya sebenarnya baru saja balik daripada rumah ibu saya, katanya Din. Dan lazimnya saya menunggang motosikal KC. Tapi oleh kerana hari tersebut adik saya pinjam motosikal saya menaiki transport lah, public transport ataupun menaiki transportasi ataupun kenderaan awam, kata beliau. Jadi diteruskan pengalaman Din yang menceritakan kisah ini berlaku di kawasan Jurong. Lebih tepat lagi, dia ada bracketnya, Jurong bracket, kan lebih senang awak cakap nama tempat kawasannya mana. Ini berlaku di Lakeside. Lakeside berdekatan dengan Jurong. Jadi mungkin pendengar-pendengar di luar Singapura tak tahulah Lakeside ni adalah memang dekat kawasan Jurong. Dan tempat tu sunyi lah. Belakang Lakeside tu, kalau tak silap saya, adalah kolam air dan juga Japanese garden, Chinese garden, macam tu lah. Jadi kawasan tu memang sunyi sepi. Nak bila malam hari ni, belakang tu memang kawasan yang boleh saya katakan memang boleh membuat anda rasa takut lah kalau anda berada di sana seorang diri. Jadi inilah kisah yang ingin saya teruskan, pengalaman yang tak dapat dilupakan. Jadi apa yang berlaku, kata beliau ni, sedang saya duduk di perhentian bas di kawasan Lakeside, sedang menantikan bas saya yang nak naik pulang ke rumah lah. Kata beliau, tiba-tiba saya terbau sesuatu yang cukup wangi. Dan apabila saya bau wangi, saya pun menggosok tangan lah. Saya baru perasan saya berada dekat bus stop tu seorang diri, KC. Entah macam mana, beberapa kali saya nampak ada kenderaan yang lalu depan bus stop yang saya duduk ni. Saya terperasan tu, KC, yang memandu ni akan tengok atas. Tengok atas tu yang bermaksud mereka tengok bumbung bus stop yang saya duduk. Beberapa kali kenderaan lalu, mereka akan tengok atas, tengok bumbung bus stop. Jadi saya rasa macam bau wangi semakin kuat, KC. Meremang pun meremang juga, KC. Ada juga yang lalu tak tengok lah sebab mungkin mereka tak perasan. Saya ni pun dah rasa takut, KC. Bila bas sampai, dari jauh saya nampak, KC, driver tu boleh tengok atas. Kemudian dia nampak dia tekan brake dan bas tu dia jauhkan sedikit dari bus stop. Saya rasa pelik. Sampai depan,
Pintu bas, saya naik bas tersebut, pintu tutup, saya tengok atas di bus stop tersebut, tidak ada apa-apa yang menakutkan. Saya pun duduk dan bas terus bergerak meninggalkan perhentian bas. Dan Casey, apa yang berlaku? Lebih kurang dalam, kata beliau, lebih kurang dalam 50 meter. Saya tergerak hati untuk toleh belakang. Terperanjat Casey di atas bus stop tu seperti ada susuk tubuh manusia berambut panjang sedang duduk di perhentian bas. Bila dari jauh nampak tu, duduk belakang sorang-sorang, saya bangun, kata beliau, kata Din, saya bangun tempat duduk belakang, terus duduk bahagian depan, betul-betul dekat belakang driver. Sebab takut. Dalam bas tu cuma ada 4 orang saja, termasuk saya. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Baik, ini ada beberapa SMS yang saya terima khas untuk Putri yang bertanyakan soalan awal tadilah. Mungkin Putri dalam keadaan takut ni. Katanya rakan-rakan kita antaranya yang berikan respon ini bagus. Dah lama tak dengar khabar ni. Dari Obert Mardi. Katanya Casey, mentera yang dibaca, mungkin kita harap yang dibaca tu bukan mentera. Kadang-kala mentera ni ada pelbagai. Yang satunya, kalau mentera untuk sesuatu mentera mujarab, Casey, si pembaca ni harus memberi penghayatan. Yang kedua ni ada mengikut peraturan. Mungkin nak kena puasa, mungkin nak kena siapkan perkakas-perkakas tertentu, ataupun darah-darah dan sebagainya. Jadi kalau tak ada tu semua, setakat terbaca dalam hati, tidak akan berlaku apa-apa. Jadi jangan khawatir, mentera tidak akan mujarab. Kalau mentera senang mujarab, senang betul, bomo-bomo ni, baca aja dah menjadi. Jadi sebelum sesuatu mentera tu boleh terjadi, seseorang itu harus mengikuti peraturan pantang larangnya dahulu. Jadi untuk Putri, jangan takut. Apa yang anda baca tu boleh buang saja. Terima kasih, Obert Mardi. Yang ini pula daripada Haji Hashim. Seronok betul dengan Misteri Jam 12 malam ni. Diam tak diam nak dekat pukul 2 pagi. Saya ingin sentuh tadi kisah pertanyaan dari seorang pendengar kata Haji Hashim yang bernama Putri. Mentera yang dia baca tu jangan takutlah. Apa yang pastinya selepas membaca sesuatu sedemikian, kita teruslah membalas balik dengan ayat-ayat suci. Ambil wuduk, tenangkan diri. Sebab bila perasaan kita ni takut, kadang-kala ni bunyi botol jatuh pun kita fikirkan gangguan. Jadi ingat pada Allah, itu cara jalan yang mudah. Selepas solat dan tenangkan diri, saya yakin tidak akan berlakunya lagi perasaan takut itu. Terima kasih. Itu dia. Jadi masing-masing mempunyai pengalaman, masing-masing mempunyai pendapat pandangan. Okeylah, saya rasa saya harus tutup tirai dan saya jumpa anda di lain kesempatan. Esok saya tidak bertugas. Saya bertugas hari apa? Hari Ahad 10 pagi saya bertugas, dan hari Isnin saya akan kembali bertugas bersama anda. Minggu depan adalah minggu yang terakhirlah sebelum saya bercuti ke Jepun bersama dengan pendengar Ria pada 3 Disember sampai 10 Disember. Jadi terima kasih bagi anda, dan jangan lupa untuk terus meriahkan lagi lah Facebook Ria 897 dengan ucapan-ucapan anda untuk Za Ismail yang juga dulu pernah menjadi hot favorite bukan hot favorite anak makcik, bukan hot favorite DJ untuk menggantikan saya mengendalikan MJ12. Jadi jangan lupa terus berikan ucapan untuk Za Ismail. Za akan diijak kabulkan hari ini tanggal 24 November jam 5 petang di kawasan Hugang bersama dengan pasangannya Hidayah Emilia. Semoga Maliga dibina akan terus berkekalan dan menjadi suami contoh seperti bos-bos saya, iaitu Hasan Zali, seperti Bradabo, seperti siapa lagi, rakan-rakan Arzek, seperti TG, Zan Sofian, Din Nur Rahim, dan juga Abang Casey. Jadi jangan lupa terus meriahkan, berikan ucapan untuk Za, dan jumpa anda di lain kesempatan. Terima kasih bagi anda telah pun berkongsi pengalaman-pengalaman anda. Masa tidak mengizinkan, saya harus tutup tirai. Dan dari itu, terus bersama dengan Ria Insomnia dengan lagu-lagu Rock Amado.